Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Berjumpa lagi kita kali ini bagi meneruskan pengajian kita hari ini daripada bacaan surah An-Nisa dari ayat 95 sehingga 101. Diharapkan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua telah bersedia untuk sama-sama kita mulakan pengajian. Dah ready ke belum? Kalau dah ready, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart, insya-Allah. Baik. Sebelum itu saya nak mengambil kesempatan ini untuk menjawab salam kepada semua teman-teman yang memberi salam daripada awal permulaan sehinggalah akhir rancangan kita hari ini, iaitu yang memberi salam ya. Kita diharapkan sahabat-sahabat semua berada dalam sihat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita dan keluarga kita insya-Allah, dan semoga kita diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Baik, untuk kita mulakan, untuk menyemarakkan kelas kita, pengajian kita kali ini, jangan lupa saya mengenakan yuran pengajian, bukan wang ringgit. Cumanya tekan button share. Itulah yuran pengajian kita. Jadi diharapkan sahabat-sahabat, jom kita pakai tekan button share dulu sebelum kita memulakan pelajaran hari ini. Boleh? Baik. Tanpa melengahkan masa. Jadi insya-Allah kalau share pun sudah, thumbs up pun sudah beri, insya-Allah kita terus mulakan pengajian daripada bacaan isti'azah. Jadi sahabat-sahabat, seperti mana yang selalu saya ingatkan, pastikan hamzah dan ainnya diberikan perbezaan yang jelas. A'u, bukan a'u, dan juga bukan a'u. Ya, a'udzu, zu, za, zi, zu di hujung lidah. Ujung lidah keluar di antara dua gigi, menyentuh dua gigi di atas. Za, zu, a'udzu billah. Lafz jalalah dibaca nipis dua harakat. Himinasyaitan dua harakat. Nirrajim. Cuba kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita terus masuk ke dalam ayat 95 surah An-Nisa. La yastawil wil, ya, waw baris bawah terus naik di atas lam, alif lam qamariyah di sini. Qa'iduna minal nun baris atas terus naik di atas lam, alif lam qamariyah. Sekali lagi kita jumpa di sini. Mu'minina ghairu ulid. Waw ini huruf zaidah, huruf yang hanya ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Jangan pula kita baca sebab kita tengok huruf waw, kita dah ingat ini huruf mad, kemudian ada huruf sebelumnya berbaris dhammah, kita baca dua harakat macam mad asli. Kita baca ghairu ulid, itu salah. Di sini u-nya tidak dipanjangkan. Ghairu ulid, lam baris bawah terus naik di atas dhad. Ulid darari wal waw baris atas terus naik di atas lam. Sekali lagi alif lam qamar ya. Mujahiduna fi sabilillah. Lafz jalalah dibaca nipis dua harakat. Hibi amwalihim. Izhar syafawi. Izhar syafawi, apa maksud izhar? Jelaskan saja. Jadi sahabat-sahabat jangan dipanjangkan, sempurnakan mim mati. Bi amwalihim, sama juga izhar syafawi. Sebut saja him terus masuk. Di sini ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki jangan lupa dibaca dua harakat dengan disamarkan bunyi nun di antara bunyi fa. Nak kata nun pun tidak, fa pun tidak. Jangan baca bi wa anfusihim. Itu jadi izhar. Dia kena baca dua harakat.
baru masuk fusihim, him. Ramai yang lakukan kesalahan ini, dia buat kesalahan ini kesalahan yang khafi, bukan kesalahan yang besar, tetapi adalah baik diperbaiki, iaitu wa anfusihim, bukan fusihim. Ramai baca fusihim di sini. Jadi ingat teman-teman, yang mana yang melakukan kesalahan sebelum ini, harapnya diperbaiki dan tidak dilakukan pada masa akan datang. Kemudian ada jim kecil di atas ini, waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh terus. Kalau nafas panjang nak teruskan silakan, kalau nafas tak sampai berhenti di sini adalah lebih baik daripada kita berhenti tak tempat yang tidak betul ataupun orang kata apa, dengan nafas yang tidak cantik, nanti dia membuatkan bacaan Al-Quran kita itu sumbang kedengarannya. Kemudian sahabat-sahabat boleh terus masuk kepada faddalallah. Manakala lafaz jalalah di sini dibaca tebal, berbeza dengan di sini. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, macam mana nak ingat? Saya bagikan sekali lagi. Yang mana yang belum ingat, insya-Allah kita akan ulang dan ulang sehinggalah sahabat-sahabat benar-benar ingat. Apa dia? Kalau sebelumnya datang baris fathah, sebelum perkataan Allah ini, lafaz jalalah ini datang baris fathah atau dhammah. Minta ada yang tolong tulis poin-poin yang saya berikan. Maka dibacakan tebal. Sebaliknya, jika sebelum perkataan lafaz jalalah atau Allah ini datang baris kasrah, dibacakan nipis. Ya, jarak sahabat-sahabat dapat poin itu. Faddalallahu ha baris depan terus naik di atas lam, ya, di sini sekali lagi ada lam qamar, ya. Mujahidina bi izhar syafawi, sempurnakan. Walihim izhar syafawi, sempurnakan sahaja, jangan dipanjangkan. Wa ikhfa hakiki 2 harakat. Fusihim izhar syafawi, sempurnakan saja, jangan dipanjangkan. Alal qa'idina darajah, nadarajah. Kalau waqaf ta marbutah, ini namanya ta marbutah, ataupun dalam bahasa Melayunya kita kata ta simpul. Kalau datang di akhir ayat ataupun kerana kita waqaf pada ta marbutah, maka ta itu ditukarkan kepada ha. Darajah, bukan darajat. Ta hanya dibunyikan bila waqaf, bila ta maftuhah. Ta maftuhah ini yang macam huruf ba itu. Tetapi ada 2 titik di atas kan, bentuknya macam itu. Itu barulah dibunyikan ta. Kalau ta simpul macam ini, dia dibunyikan ha bila waqaf. Kalau kita pilih untuk waqaf. Kalau sahabat-sahabat pilih untuk wasal, untuk sambung, di sini jadi hukum idgham bi gunnah. Dia kena baca darajatan wa kullu. Darajatan, di sini kena masuk beserta dengung kalau nak sambung. Baik, saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf di sini terus ibtidak pada wa kullu wa'adallah, wa kullu. Di sini idgham bi gunnah, tanwin bertemu waw, jangan lupa masuk beserta dengung 2 harakat. Wa'adallah, lafaz jalah sekali lagi dibacakan tebal 2 harakat. Walaupun lam ini dia dilihat baris fathah 1, tetapi dibaca 2, ya teman-teman. Wa'adallahul husna. Di sini ha besar, di sini ha pedas. Hul husna. Dan na diberhentikan dengan 2 harakat. Jangan kita waqaf dengan wa'adallahul husna. Na, itu tak mau. Dia mestilah sempurnakan husna, baru berhenti. Kemudian sahabat-sahabat sekali lagi jumpa waqaf jaiz di situ, jim kecil, boleh terus ibtidak. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina di sini khalkhalah, pantulan, berikan lantunan. Ajran azima. Man bila kita waqaf dia jadi 1 baris 2 harakat. Cuba kita dengarkan dahulu ayat ini. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim
فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Baik, Alhamdulillah. Jadi begitulah sahabat-sahabat. So far macam mana? Okey ke okey? Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Dan yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar. Dah bayar yuran ke belum? Apa yuran pengajian kita hari ini? Bukan duit, tetapi tekan button share. Jadi itulah yuran pengajian kita. Jadi diharapkan sahabat-sahabat yang belum lagi menekan button share, dapat hit button share dulu, supaya ilmu ini terus berpanjangan dan kita juga sama-sama mendapat manfaat dan pahala yang berterusan, insya-Allah, bila dimanfaatkan dan diamalkan oleh kawan-kawan dan ahli keluarga kita. Baik, insya-Allah kita teruskan. Darajatim. Di sini tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah. Sahabat-sahabat perhatikan, pada tanwin bi gunnah, tanwinnya itu tidak selari. Berbeza dengan izhar. Kalau hukum izhar, tanwin selari. Nampak tak di sini atas dengan bawahnya sama. Di sini atas dengan bawahnya sama. Di sini tidak sama. Tidak sama. Jadi kalau tak sama, dia jatuh sama ada dua kategori. Hukum ikhfa ataupun hukum idgham. Baik. Di sini hukum idgham bi gunnah. Kalau idgham pula terbagi kepada dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Masuk dengan dengung ataupun masuk tanpa dengung. Manakala di sini dibacakan masuk beserta dengung, asalnya tin. Tapi bila datang mim jadi tim, dan didengungkan dua harakat. Darajatim, baru masuk minhu wa mau. Minhu wa mau. Min ini izhar halqi. Sempurnakan saja bunyi nun mati, jangan dipanjangkan. Huwa maghfiratan. Di sini asalnya wa maghfiratan. Tapi bila datang waw, idgham bi gunnah, masuk dengan dengung dua harakat, jadi firatan wa rahmah. Wa ha pedas. Rahmah. Dan ta marbutah sekali lagi bila kita waqaf ditukarkan kepada ha. Kalau kita pilih untuk waqaf. Kalau kita pilih untuk wasal, jadi wa rahmatan. Jadi idgham bi gunnah masuk beserta dengung di sini. Ya, baik. Saya anggarkan sahabat-sahabat waqaf di sini. Kemudian ibtida wa kana Allahu ghafurar. Di sini pula idgham bila gunnah. Baik. Kalau di sini idgham bi gunnah, tanwin bertemu mim masuk beserta dengung. Di sini idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Asalnya ghafuran jadi ghafurur. Terus kita masuk ke dalam ra yang kedua. Kemudian terus baca rahimah. Hai, ha pedas. Jangan baca rahi, tetapi rahimah. Dan man bila kita waqaf dia jadi satu baris, dua harakat. Cuba kita dengarkan. Darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahimah. Alhamdulillah. Jadi semoga sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu daripada perkongsian ini. InsyaAllah nanti kita baca balik ya, daripada awal ayat 95 sehingga 101. Sekarang kita nak lihat satu persatu ayatnya dahulu. Jadi part-part yang penting insyaAllah ya. Jadi kalau boleh saya tahu sahabat-sahabat yang bersama dengan saya ini, yang ramai-ramai ini, berada daripada mana sekarang ini? Daripada negeri mana? Ada tak daripada Kedah? Saya asal orang Kedah. Tetapi daripada mana asal pun kita semuanya adalah makhluk Allah. Dan kitanya semua sama di mata Allah. Kecuali yang membezakan kita adalah taqwa. Inna Allah, dalam satu hadis Nabi berpesan kepada kita, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa paras dan tubuh badan kita, tetapi yang Allah nilai ialah hati kita dan amalan kita.
Jadi, kalau hati kita bersih, daripada planet mana pun kita, insya-Allah kita mulia pada pandangan Allah. Kalau amalan kita baik, walaupun kulit kita gelap atau cerah, itu tidak menjadi perkiraan. Semuanya mulia pada mata Allah jika hati dan amalannya baik. Jadi kita doakan supaya asbab kita belajar menuntut ilmu Al-Quran ini, Allah mencantikkan lagi akhlak kita. Allah membantu kita dalam perjalanan hidup kita di atas muka bumi ini. Baik, insya-Allah. Boleh ya? Kita teruskan pelajaran kita. Kita sampai di sini tadi. Kita teruskan. Wajibul gunnah. Sahabat-sahabat, saya nak ulangkan sekali lagi. Perhatikan, di dalam Al-Quran kalau jumpa nun sabdu ataupun mim sabdu, bacalah dengan dengung 2 harakat. As simple as that. Undang-undang itu ataupun rule itu sahabat-sahabat kena ingat dan patuh sentiasa. Jangan kita baca innalladzi, tetapi bacalah dengan innalladzi baru masuk ladzi. Natawaffa 2 harakat, humul mim baris depan terus naik di atas lam. Malaikatu zalimi 4 atau 5 harakat. Ikhfa hakiki 2 harakat. Gitu ya, bukan an. Kalau an jadi izhar. Anfusihim izhar syafawi. Qalu fima kuntum. Ikhfa hakiki sekali lagi di sini. Jangan baca kuntum. Kalau kuntum jadi izhar. Dia bunyi dia di antara nun dan ta. Itu disamarkan. Nak kata nun pun tidak, ta pun tidak. Bunyinya Jadi sahabat-sahabat jangan dengar saja. Kalau boleh ikut sekali ya. Kuntum. Baru masuk tum. Dan di sini ada waqaf sili. Afdal diteruskan. Tapi kalau sahabat-sahabat tak sampai nafas, sahabat-sahabat berhenti di sini. Tidaklah menjadi kesalahan. Ya. Kemudian terus qalu kun. Dengungkan betul-betul di sini. Sekali lagi kita jumpa nun sabdu. Kun 2 harakat. Na mustad'afina fil ard. Baik, kemudian qalu 4 atau 5 harakat. Alam izhar syafawi, sempurnakan saja. Jangan dipanjangkan. Alam takun, sama juga izhar halqi. Cara nak kenal izhar halqi dan izhar syafawi juga sangat senang sahabat-sahabat. Di dalam Al-Quran Dasar Musmani, nun mati dan mim mati pada izhar halqi dan izhar syafawi diberikan tanda sukun, tanda mati. Dia ada tanda mati. Ya, dia ada tanda mati. Kerana di sana ada nun dan mim mati yang kosong dan tidak ada tanda mati. Itu hukum lain. Alam takun ra di sini dibaca tebal. Jangan baca tetapi ardullahi wasi'atan. Di sini ikhfa hakiki. Asalnya wasi'atan jadi wasi'atan fatuhajiru fiha. Sekali lagi kita jumpa waqaf jaiz di situ. Kemudian terus ibtida. Faulaika ma'wahum hum izhar syafawi dengungkan dulu nun sabdu itu. Jahannam. Kalau sahabat-sahabat nak waqaf di situ. Kalau nak wasal jahannam wasa'at baru masuk jahannam terus kepada masuk tu mim itu nak ke wa, jangan lambat. Kemudian kalau pilih untuk waqaf wasa'at ada bunyi hamasnya at masira jangan masi, kalau masi jadi huruf sin nanti ya, hati-hati masira. Tetapi kebanyakan orang silap di mana ayat ini, antara tempat yang selalu orang silap, dia tak panjangkan pada jahannam ni, dia baca ma'wahum jahannam. Itu tak betul. Dia kena berhenti dengan jahannam baru masuk ke mim itu ya. Cuba kita dengarkan dahulu ayatnya. Inna
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Baik, begitulah sahabat-sahabat ya. Jadi perhatikan ya, disiplin itu penting. Baca Al-Quran ini disiplin. Yang mana yang satu, yang mana yang dua, yang mana perlu didengungkan, yang mana perlu diikhfakan, yang mana perlu dijelaskan, mesti kita patuhi benar-benar ya, insya-Allah. Untuk mendapatkan orang kata apa bacaan yang baik. Jadi disiplin pada si pembaca itu sangat-sangat penting. Jadi oleh itu tidak sahabat-sahabat mestilah memperkemaskan makhraj huruf. Mestilah mempelajari dan menguasai ilmu-ilmu tajwid insya-Allah. Dan kalau ada di kalangan sahabat-sahabat merasakan perkongsian yang saya sampaikan ini terlalu banyak poin-poin yang nak diingat satu-satu masa, jangan bimbang, jangan risau insya-Allah. Tunggu sehingga akhir. Di akhirnya nanti saya akan kongsikan bagaimana sahabat-sahabat dapat mempelajari satu persatu makhraj huruf dan hukum-hukum tajwid dengan lebih tersusun. Satu persatu kita belajar dan diberikan contoh-contoh yang jelas. InsyaAllah di akhirnya nanti saya kongsikan. Kita teruskan dahulu. Dan sekali lagi saya nak mengucapkan selamat belajar kepada teman-teman yang dah bayarkan yuran. Alhamdulillah. Yang belum lagi bayar yuran, bayar sekarang. Apa yurannya? Yurannya hanyalah tekan button share. Jadi itulah harga yuran yang saya kenakan. Jadi Alhamdulillah. Yang mana yang dah tekan, terima kasih. Yang mana yang belum lagi, insyaAllah kita panjang-panjangkan dengan menekan button share. Kita teruskan pada ayat seterusnya. Illal, lam bari atas, terus naik di atas lam. Illal mustad'afina minar rijal. Di sini alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah berbeza dengan alif lam qamariyah. Di sini alif lam qamariyah. Sahabat-sahabat lihat, lamnya ada tanda mati. Manakala pada alif lam syamsiah lamnya kosong, tidak bertanda. Selepasnya huruf ketiga itu pasti huruf yang bertanda sabdu. Jadi dalam hal yang begini jangan bunyikan lam. Jangan baca minal rija tapi minar rija. Terus naik di atas ra. Manakala di sini kita bunyikan lam. Wal wilda. Kita lihat di sini dulu. Minar rijali wan. Di sini dengungkan dua harakat wajibul gunnah nun sabdu. Nisa'i wal wilda. Wal jelaskan lam. Wal wildani la yastati. Ta dengan ta baris bawah. Ti. Tati. Jangan baca tati. Ramai orang buat silap di sini. Saya bagi tahu ini sebab pengalaman saya. Kita duk mengajar Al-Quran lama. Kita dengar selalu tempat-tempat yang saya duk bagi tahu sahabat-sahabat inilah. Tempat yang selalu orang buat silap. Iaitu dia tak membezakan ta dan ta. Yastati dia baca. Sepatutnya yastati. Kadang-kadang orang dia terbunyi yastati pada. Dua-dua bunyi ta. Yang ni pun dia bunyi ta. Yang ni dah tetap dah ta. Jadi kena ingat ya. Yastati. Bukan yastati ataupun bukan yastati. La yastati'u. Dua harakat. Nahi. Hapedas dua harakat. Hilatau. Dengungkan dua harakat di sini. Idgham bi gunnah. Hilatau wa la yahtaduna sabila. Dan lan bila kita waqaf dia jadi satu harakat. Jadi satu baris dua harakat. Jangan berhenti dengan yahtaduna sabila. Sabila. Mestilah dibaca dengan sabila. Barulah berhenti. Kita dengarkan dahulu ayat ini. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'un. La yastati'un.
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Baik, Alhamdulillah. Jadi diharap sahabat-sahabat dapat tangkap poin-poin di mana yang saya tekankan ya. Selalunya disitulah kesalahan yang lazim dilakukan oleh kebanyakan kita yang membaca Al-Quran. Jadi seperti yang saya bagi tahu, doakan selain daripada kita belajar ini, jangan lupa untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana yang menguasai diri kita, yang mencipta akal kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoalah banyak-banyak kepada Allah supaya diberikan kekuatan ingatan, supaya kita dapat ingat apa yang kita belajar. Itu yang paling penting. Tidak ada gunanya kita belajar banyak tetapi apa satu kita tak ingat. Biarlah kita belajar sehari sikit. Macam kita buat pengajian kita belajar sehari satu muka surat saja. Untuk sahabat-sahabat yang mana ikuti saya selama ini, kita tak baca sehari 2-3 muka surat, kita tak baca sehari 1 juzuk. Kita hanya baca sehari 1 muka surat saja. Tetapi dalam 1 muka surat itu pun banyak perkara-perkara yang insya-Allah saya yakin dan percaya ramai sudah mungkin yang telah mengikuti kita telah mempelajari banyak perkara dan telah memperbaiki banyak mutu kualiti bacaan Al-Quran mereka. Mungkin kalau boleh saya tahu sahabat-sahabat yang selalu bersama dengan saya, so far macam mana penerimaan, macam mana dari segi praktikal bacaan Al-Quran sahabat-sahabat, ada improvement ke tidak? Kalau boleh saya tahu, maklum balas daripada teman-teman. Kita teruskan dahulu ayat yang seterusnya. Faula, sama seperti di awal tadi ya, jangan dibacakan u itu 2 harakat. Ini huruf zaidah saja. Huruf ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Fa'ulaika asallah. Lafzu jalalah dibaca tebal 2 harakat. Hu'ai. Dengungkan di sini idgham bi gunnah 2 harakat. Asalnya an ya'fu jadi an ya'fu anhum. Izhar halqi dan izhar syafawi. Kemudian ada jim kecil, boleh waqaf, boleh tidak. Sahabat-sahabat, boleh waqaf, boleh wasal ya. Kalau pilih untuk waqaf, ibtidak terus pada wa kana Allahu afu. Tekankan waw itu bersabdu. Afuwan, izhar halqi, jangan panjang. Bunyi saja wan terus masuk. Ghafura. Cuba kita dengarkan. Faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Dan kemudian sahabat-sahabat boleh nak wasal pun boleh, nak ibtidak pun boleh. Kalau pilih untuk wasal jadi ghafuran, jadi idgham bi gunnah. Tapi kalau waqaf ghafura terus ibtidak. Wa may di sini bukan wa man. Sebab itu bila baca Al-Quran, kalau nak bagi lancar, ini tips nak baca Al-Quran bagi lancar. Apa dia? Mata bergerak dahulu, mulut ikut di belakang. Jangan mata dengan mulut seiringan. Kalau mata dengan mulut seiringan, kita akan jadi wa may. Oh, rupanya masuk ke ya. Sebab itu mata dah nampak dah waw baris atas, mim baris atas bertemu nun. Tengok dia nak masuk ke mana, nak masuk ya. Wa may terus masuk 2 harakat. Wa may yuhajir, jir, jim ra di sini jadi nipis. Jir, jangan baca jir, itu jadi tebal. Ya, di sini ra-nya dibaca nipis. Yuhajir fi sabilillah. Lafzu jalalah dibaca nipis, 2 harakat. Hiyajid diberikan lantunan khalkhalah di sini. Fil ardi muraghaman. Di sini ikhfa hakiki. Asalnya muraghaman. Tapi bila datang kaf jadi man, bunyinya samar. Nak kata nun pun tidak, kaf pun tidak. Man kafi, fi di hujung lidah. Kathirau. Idgham bi gunnah sekali lagi di sini dengungkan, masuk beserta dengung 2 harakat. Wasa'ah dan ta marbutah bila waqaf dia ditukarkan kepada bunyi ha simpul. Kemudian terus ibtidak. Wa may, sekali lagi di sini nun mati bertemu ya, masuk beserta dengung 2 harakat. Ataupun dalam istilah tajwidnya idgham bi gunnah. Wa may yakhruj diberikan lantunan ruj min, di sini iqlab
bunyinya itu ditukarkan. Apa pahami dulu apa maksud iqlab? Iqlab ialah kita menukarkan daripada bunyi nun kepada bunyi ba. Daripada min jadi mi. Tapi bibir atas dengan bawah itu hampir bersentuhan saja. Min baitihi. 2 harakat. Muhajiran. Ha besar. Muhajiran. Idhar halqi. Sempurnakan saja. Ilallah. Lafz jalalah dibaca tebal 2 harakat. Hi wa rasulihi hi 2 harakat dan sa si su di hujung lidah. Kemudian berjumpa dengan mim yang bertanda sabdu. Jangan lupa wajibul gunnah. Dengungkan 2 harakat. Summa yudrik. Summa ada lantunan. Yudrik. Ada bunyi hamasnya. Bunyi kaf itu. Yudrikhul mau munculkan mulut. Mautu faqad. Mautu faqad. Ada lantunan di sini. Qalqalah. Waqa'aj. Ada lantunan sekali lagi di sini. Ajruhu 'ala Allah. Dan lafz jalalah dibaca tebal dan bila kita waqaf pada perkataan Allah, jangan waqaf kurang dari 2 harakat. Jangan waqaf dengan 'ala Allah. Itu salah. Mestilah waqaf dengan 'ala Allah. Barulah berhenti. Dan kemudian boleh terus ibtida'. Wa kana Allahu ghafurar. Idgham bila gunnah. Asalnya ghafuran jadi rar. Terus masuk tanpa dengung. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Cuba kita dengarkan ayat ini bersama-sama. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ. Saya waqaf di situ, kemudian ibtidak daripada thumma. ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Baik, Alhamdulillah. Masih semangat ke tak lagi? Kalau masih semangat, jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart. InsyaAllah, sahabat-sahabat mesti bersemangat ya kita belajar. Jangan kita, walaupun ada sedikit mungkin kepayahan, kita merasakan sebenarnya, mengikut kata orang bijak pandai, bila kita merasakan sesuatu itu ada kepayahan dia, bererti kita sedang dalam proses mempelajari sesuatu. Kalau sahabat-sahabat rasa susah nak ingat, itu is a good sign. Itu adalah satu indikasi yang sangat baik, bererti sahabat-sahabat dalam proses mempelajari sesuatu. Jadi teruskan, kita cabar kekuatan ingatan kita cabar kemampuan kita, insya-Allah. Lama kelamaan pasti kita akan dapat menguasai pelajaran dengan baik. Baik. Sebelum kita meneruskan, sekali lagi saya mengharapkan sahabat-sahabat yang bersama dengan saya untuk menekan button share, kita kongsikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini supaya kita terus diberikan keberkatan. Kita lihat sambungan bacaan ayatnya. Wa idza za jangan lupa di hujung lidah. Jangan baca wa iza jadi huruf zai nanti. Zal di hujung lidah mesti keluar di antara 2 gigi. Wa idza darabtum ada lantunan di sini. Darabtum jangan baca tum. Ramai baca darabtum. Sepatutnya darabtum. T-U-M. Jangan baca macam T-O-M gitu. Darabtum fil. Ramai orang baca fil. Berapa ramai yang bersama dengan saya ni? Cuba angkat tangan. Baca fil sebelum ini. Jangan malu. Kalau ada yang baca fil lepas ni jangan buat dah. Baca betul macam mana? Fil, bukan fil. Jangan baca macam F-A-I-L itu, fil, gagal. Itu tak mau. Kita baca macam fil. F-E-E-L. Gitu.
fil ar, dan ra di sini dibaca tebal. Berapa ramai di kalangan kita yang baca ar? Sepatutnya baca ar. Ra di sini dibaca tebal. Ardi falaysa alaikum di. Dot makhrajnya di tepi lidah. Ini huruf, kalau kita baca buku tajwid, ulama banyak yang bagi tahu huruf ini, dia kata mengikut pengalaman para ulama yang menulis dan mengajar Al-Quran, huruf ini antara huruf yang paling susah orang sebut. Banyak di kalangan orang Islam sendiri pun masih lagi fail sebut huruf dot. Contohnya dalam surah Al-Fatihah kan, kita baca al-ghairil maghdu, ramai baca ghairil maghdu, waladdallin, ramai baca waladdo. Itu dot ini makhrajnya di tepi lidah. Kalau boleh saya tunjukkan, sahabat-sahabat, tepi lidah ini, lidah kita ini, tepi dia, kanan atau kiri, bawakan. Kalau kanan bawa ke kanan, kiri bawa ke kiri. Ardi falay, lihat bibir saya. Ardi falaysa alaikum. Izhar syafawi, sempurnakan saja mim mati, terus masuk. Junahun. Sekali lagi kita jumpa izhar halqi. Izhar halqi, pada tanwin di depan dia tulis macam nombor 69, nampak tak? Manakala pada hukum ikhfa atau idgham bi gunnah dia tulis macam 99. Ya. Jadi itu sahabat-sahabat kena berikan perhatian. Itu maksudnya indikasi nak bagi tahu kita ini hukum izhar halqi. Bila hukum izhar halqi, sempurnakan saja. Hun, jangan panjang, jangan tambah-tambah dah harakat dia. Hun terus masuk. Di sini ikhfa pula. Asalnya an, tapi bila bertemu ta dia bunyi samar di antara bunyi nun dan bunyi ta. Dua harakat. Kemudian taq, diberikan lantunan di sini. Khalah. Taqsuru, taqsuru. Sad baris depan bunyi su. Ramai yang baca taqsuru, bunyi sin. Salah. Jangan ulangi lagi ya. Taqsuru minas salah. Nun baris atas terus naik di atas sad yang bertanda sabdu. Jadi di sini alif lam syamsiah, lamnya tidak dibunyikan. Minas salati tiin izhar halqi sekali lagi. Sempurnakan bunyi nun mati, terus masuk. Khiftum sekali lagi ya. Tum idgham bi gunnah. Asalnya an yaftinakum, jadi kena baca masuk beserta dengung dua harakat. Yaftinakumul ladzi, di hujung lidah, nakafaru, dan waqaflah dengan sekurang-kurangnya dua harakat. Kemudian ibtidak balik, dengungkan dua harakat di sini. Jangan kita baca innal kafiri. Siapa yang baca begitu, jawapannya salah. Jawapan yang betul ialah dengungkan dua harakat. Innal kafiri, ri di sini jadi nipis. Nakanu lakum, izhar syafawi, sempurnakan saja. Adu, tekankan di atas waw. Aduwam, asalnya wan, waw tanwin di atas bunyi wan, tapi bila datang mim masuk beserta dengung dua harakat. Wam, barulah mubina. Dan nan bila kita waqaf ma'iwat menjadi na dengan dua harakat. Cuba kita dengarkan ayat ini. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salah. Saya waqaf di situ, kemudian saya akan tidak balik pada فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Dan kemudian kita terus, innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Alhamdulillah. Jadi begitulah. Sekarang ini saya nak ajak sahabat-sahabat, kita dah lihat satu persatu ayatnya tadi. Jom kita baca sama-sama daripada awal ayat 95 hingga 101. Dah sedia ke belum? Siapa nak teguk air, minum air silakan. Siapa nak betulkan kedudukan juga silakan.
get ready dari segi mental, dari segi fizikal. Kita nak mula baca bersama-sama. Jangan dengar saja ya, ikut kita baca bersama-sama insya-Allah untuk memberikan impak pelajaran yang lebih baik. Dan selepas selesai kita baca ini, saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat bagi mereka yang nak belajar balik daripada makhraj huruf satu persatu, nak betulkan, nak membezakan yang mana sa, yang mana tha, yang mana za, yang mana za, nak belajar balik hukum nun mati, mim mati satu persatu insya-Allah. Kami akan berikan 2 buah buku, iaitu buku asas dan buku tajwid. Kalau sahabat-sahabat berhajat untuk mendapatkan semua itu, tunggu sehingga akhir. Selesai kita baca, insya-Allah saya kongsikan. Kita mulakan baca, tapi sebelum itu sekali lagi boleh tak sahabat-sahabat yang belum lagi menekan button share, kita kongsikan dahulu. Kita mulakan bacaan di atas kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, jadi diharapkan sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang saya sampaikan sebentar saja tadi. Jadi insya-Allah bagi teman-teman yang berhajat untuk mengikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa janji temu kita setiap hari di page Facebook Fatihah jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Jadi yang belum lagi like page Fatihah boleh like page Fatihah selepas ini, dan bagi yang berhajat untuk mempelajari kembali daripada asas hingga mahir tajwid, pihak kami akan hantarkan kepada anda, ke rumah anda, 2 buah buku fizikal, bukan e-book, sebuah buku asas dan sebuah buku tajwid yang akan dapat membantu sahabat-sahabat belajar balik makhraj huruf satu persatu serta hukum tajwid satu persatu. Bukan saja diberikan buku asas dan tajwid, sahabat-sahabat akan diberikan rakaman penuh kedua-dua buah buku tersebut yang telah kami rakamkan daripada muka surat 1 buku asas sehinggalah muka surat terakhir buku tajwid. Keseluruhannya ada hampir 200 video pengajian yang dapat diakses melalui aplikasi Cepat Quran ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Selain itu, mereka yang menjadi ahli Cepat Quran akan dimasukkan dalam grup Telegram. Jika ada soalan nak ditanyakan kepada pihak kami, insya-Allah kami sedia membantu anda untuk memperbaiki dan meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Dan sebagai bonus, mereka yang menjadi ahli Cepat Quran akan diberikan nota ringkasan asas tajwid e-book secara percuma dan akan diberikan rakaman pengajian Al-Quran 30 juzuk. Keseluruhannya ada 600 video pengajian lebih. Jadi masuk dengan rakaman buku asas dan tajwid, yang menjadi ahli Cepat Quran akan mendapat hampir 800 video pengajian untuk dipelajari dan untuk dijadikan bahan rujukan untuk sahabat-sahabat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Di samping itu, kita berikan konsultasi dengan kita. Ada permasalahan, boleh telefon kita, boleh buat video call dengan kita, insya-Allah, untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Untuk mereka yang nak jadi ahli, jangan bimbang, jangan risau tentang yuran pengajian kerana tidak ada yuran bulanan dan tidak ada yuran tahunan. Yuran keahlian hanyalah sekali sahaja seumur hidup, insya-Allah. Dengan sekali sahabat-sahabat menjadi ahli Cepat Quran, sahabat-sahabat akan dapat mempelajari sampai akhir hayat, insya-Allah, dan akan bersama-sama dengan kami dalam perjalanan ini. Anggaplah ini satu proses perjalanan yang saya dan sahabat-sahabat nak lalui, kita nak lalui jalannya bersama-sama. Semoga sama-sama kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Berapa yuran keahliannya? Mungkin ada yang bertanya. Baik, saya bagi tahu tadi, sahabat-sahabat diberikan 2 buah buku, diberikan rakaman pengajian Al-Quran, lebih hampir 800 video pengajian. Kalau sahabat-sahabat nak bayar, bukan nilai ilmu, kerana nilai ilmu tajwid ini tidak ada nilainya. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahabat-sahabat nak bayar harga buku dan harga masa kita nak buat rakaman 800 video itu pun, saya rasa harga yuran keahlian itu sangat-sangat rendah. Berapa yuran keahliannya? Hanyalah kalau daftar hari ini RM250 sahaja. Dengan RM250 sahaja sahabat-sahabat bayar, sebenarnya sahabat-sahabat akan dapat nilai yang sangat banyak. Kalau sahabat-sahabat nak bayar lebih daripada itu pun sebenarnya bukanlah nilai ilmu Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kita kenakan syarat itu sebagai memberikan komitmen kepada mereka yang nak belajar mengaji Al-Quran supaya mereka lebih bersungguh-sungguh, dan juga sebagai dana yuran keahlian yang sahabat-sahabat bayar itu kita gunakan untuk kesinambungan usaha dakwah kita dalam mengajar dan menyebarkeluaskan ilmu Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi yang belum lagi menjadi ahli Cepat Quran boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli Cepat Quran sekarang, untuk admin kami bantu anda mendaftar, insya-Allah. Ataupun sahabat-sahabat boleh terus buat pendaftaran di www.cepatquran.com.
Yang mana yang nak buat pendaftaran direct ke website juga boleh. Yang mana nak admin kami bantu daftar juga boleh. Komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Jadi insya-Allah itu bagi mereka yang nak belajar daripada jarak jauh di mana sahaja sahabat-sahabat berada. Kalau ada teman-teman yang duduk bersekitaran dengan Kuala Lumpur Wangsa Maju, saya nak bagi satu berita gembira kepada teman-teman. Apa dia? Iaitu pada bulan September nanti kita akan buat satu kelas intake baru pengajian Al-Quran. Kita belajar daripada asas. Sahabat-sahabat boleh datang belajar. Kita berikan sebulan pengajian secara percuma. Datang belajar sebulan secara percuma di Fatihah Learning Center insya-Allah. Tetapi sebelum datang pastikan sahabat-sahabat WhatsApp dulu. Bagi tahu kami nak datang berapa orang, nak datang dengan pasangan atau nak datang dengan kawan-kawan supaya kita pastikan tempat itu ada. Kerana tempat adalah terhad memandangkan sekarang kita buat penjarakan sosial, kita nak pastikan kita juga mematuhi SOP kerajaan untuk mengelak dari penyebaran wabak. Jadi ala kulli hal, yang nak datang belajar di center, WhatsApp kami bagi tahu insya-Allah untuk kami reservekan tempat anda. Dan yang mana yang nak daftar sendiri untuk dapatkan 2 buah buku yang saya katakan tadi, boleh daftar di website ini cepatquran.com ataupun boleh komen sekarang di ruangan bawah untuk kami bantu anda mendaftar. Jadi insya-Allah kita berjumpa pada pelajaran yang akan datang esok hari pada ayat yang sambungan bacaan ayat. InsyaAllah, semoga Allah terus memberikan kita istiqamah untuk kita khatam Al-Quran bersama-sama. Saya rasa setakat itu dahulu perkongsian daripada saya untuk kali ini. Jangan lupa sahabat-sahabat, sebelum kita berakhir, kita tekan button share dulu, kita kongsikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang dan silap itu daripada hamba Allah yang penuh dengan kedhaifan ini. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu, dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris 2, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum.